Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada sidang penonton yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga anda semua mendapat rahmat dan keberkatan dalam kehidupan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Sidang penonton sekalian, pada kali ini kita akan membicarakan tentang dosa warisan. Apakah itu dosa warisan? Bagaimana ia berlaku? Apakah pandangan Bible? Apakah pandangan Al-Quran tentang perkara ini? Dan apakah yang boleh kita simpulkan tentang dosa warisan ini? Sidang penonton sekalian, dosa warisan merupakan salah satu akidah yang dipegang oleh penganut agama Kristian yang menyatakan bahawa manusia mewarisi dosa yang pernah dilakukan oleh bapa mereka Nabi Adam AS ketika mana berada di dalam syurga dahulu. Tindakan Nabi Adam ataupun kewujudan Nabi Adam di dalam syurga ada diceritakan dalam Al-Quran dan juga ada diceritakan di dalam Bible. Cuma berbeza adalah penutup cerita ini, bagaimana ia disimpulkan. Ada perbezaan yang jelas di antara Al-Quran dan juga Bible. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam AS sehingga dosa yang begitu besar ini diwariskan kepada umat manusia, kepada anak keturunan Nabi Adam, hinggalah datangnya Yesus sebagai penebus dosa. Dan bagaimana pula pandangan agama Islam tentang perkara ini? Mari kita lihat satu persatu hujah-hujah yang dikemukakan. Poin yang pertama dahulu kita perhatikan apa yang dijelaskan dalam Bible dan juga Al-Quran tentang kewujudan Nabi Adam AS di syurga dan bagaimanakah pelanggaran ini berlaku. Menurut Bible, tuan-tuan boleh rujuk dalam Genesis, bermula pada chapter yang kedua. Kita boleh lihat tentang kewujudan Adam dalam syurga ini, dalam Genesis chapter yang kedua, kita boleh lihat ayat yang ke-16, menceritakan bagaimana Nabi Adam AS berada di syurga. Lalu pada ayat yang ke-16 ini, Nabi Adam diperintahkan, diingatkan oleh Allah SWT, di mana baginda boleh makan semua buah-buah yang ada, melainkan satu pokok sahaja. Kita lihat Genesis chapter yang kedua, ayat 16 hingga 17, saya bacakan untuk anda semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, iaitu Nabi Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. So, dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada Nabi Adam bahawa baginda bebas untuk makan buah apa sahaja, melainkan pokok buah pengetahuan jahat dan baik. Dan penghujung ayat ini jelaskan bahawa sekiranya kamu makan buah ini, engkau akan mati. Dalam Genesis chapter yang ketiga, ayat yang ke-6, dijelaskan bagaimanakah berlakunya pelanggaran dalam peraturan ini, di mana Adam telah pun makan buah yang dilarang setelah dimulakan dahulu oleh isterinya Hawa. Perempuan itu melihat bahawa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon ini menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberinya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dalam ayat ini secara jelas menyatakan bahawa
Pelanggaran ini bermula daripada Hawa, kemudian Hawa memujuk ataupun memberikan suaminya untuk makan buah ni dan akhirnya Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Ini kita lihat bagaimana Bible menjelaskan dalam Genesis atau dalam kejadian ini, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk makan segala buah yang ada tapi dilarang untuk makan pokok pengetahuan. Namun demikian dalam chapter yang ketiga, Genesis ataupun kejadian, berlakunya pelanggaran di mana Hawa telah memakan buah ini dahulu, kemudian diberikan pada suaminya dan suaminya telah pun memakan buah tersebut. Cerita yang hampir sama juga ataupun cerita yang sama juga ada diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Dan berkata kami kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau di dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kamu berdua daripadanya dengan senang sesuka hatimu berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, tanpa dijelaskan apakah pohon tersebut. Tetapi Allah perintahkan jangan kamu dekati, jangan kamu makan buah daripada pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, dan sekiranya kamu mendekatinya atau makan buahnya, nescaya kamu berdua adalah tergolong daripada golongan yang aniaya. Kemudian berdasarkan daripada ayat yang ke-36, syaitan ataupun iblis yang ada di syurga itu telah berjaya menyebabkan Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Maka digelincirkanlah keduanya oleh syaitan dari larangan itu. Yakni mereka berdua telah memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dikeluarkannya lah keduanya dari keadaan yang sudah ada mereka padanya, yakni daripada syurga ke dunia ini. Dan berkatalah kami, turunlah kamu dalam keadaan yang setengah kamu terhadap setengah bermusuh-musuhan, dan untuk kamu di bumi ini adalah tempat ketetapan dan bekal sehingga sampai satu masa. Ayat ini menjelaskan bahawa pelanggaran Nabi Adam dan isterinya makan buah yang dilarang oleh Allah SWT menyebabkan Allah murka. Lalu Nabi Adam dikeluarkan pada syurga dan tinggal di muka bumi ini. Walaupun pada asalnya Nabi Adam memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, di mana Allah SWT telah pun berfirman pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Nabi Adam diciptakan untuk tinggal di muka bumi ini. Namun menjadi asbab pelanggaran Nabi Adam ini, Allah mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga dan tinggal di muka bumi ini. Kita lihat persamaan di antara ayat dalam Bible, dalam Genesis chapter yang kedua dan chapter yang ketiga, serta ayat dalam surah Al-Baqarah, ialah Nabi Adam dan Hawa berada di syurga. Yang kedua, Allah perintahkan mereka untuk memakan segala buah daripada apa saja pohon yang ada, melainkan satu jenis pohon. Dan larangan itu diberikan oleh Allah SWT agar Adam dan Hawa tidak makan buah yang dilarang ini. Namun poin yang ketiga, berlakunya pelanggaran larangan ini di mana kedua-duanya telah pun memakan buah yang dilarang. Dan akhirnya kedua-dua mendapat hukuman daripada Allah SWT. Namun persamaan hanya sampai di sini saja. Ada perbezaan selepas ini di antara Al-Quran dan juga Bible. Dalam Bible menyatakan bahawa Nabi Adam mendapat kutukan daripada Tuhan. Oleh kerana pelanggaran ini, maka dosa ini diwariskan kepada anak keturunannya. Kita akan lihat lebih jelas nanti. Manakala Al-Quran pula menjelaskan bahawa dosa Nabi Adam diampunkan oleh Allah SWT. Dikala mana Nabi Adam sedar
akan kesalahan yang telah dilakukan. Lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Setelah itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT dengan bertaubat, memohon keampunan kepada Allah SWT. Fataba alaih, maka diampunkan Allah SWT dosa yang kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah SWT yang maha memberi pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Perhatikan dalam Al-Quran, setelah berlakunya pelanggaran ini, Al-Quran menjelaskan Nabi Adam menyesal dengan kesilapan yang dilakukan. Lalu baginda bertaubat kepada Allah SWT dan Allah terima taubat Nabi Adam AS. Namun demikian, ia berbeza dengan Bible. Bible menyatakan bahawa pelanggaran berlaku, maka Nabi Adam mendapat kutukan daripada Allah SWT. Dan kutukan Allah menyebabkan Nabi Adam mendapat dosa, dan dosa ini terlampau besar, tidak diampunkan oleh Allah SWT. Lalu dosa ini diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam. Seluruh anak keturunan Nabi Adam menerima dosa ini. Lahir sahaja ke muka bumi ini membawa dosa yang dinamakan dosa warisan yang diwariskan daripada bapanya Nabi Adam AS. Perhatikan tuan-tuan, dosa perbezaan di sini. Agama Kristian menyatakan dosa ini diwariskan, manakala agama Islam menyatakan bahawa Nabi Adam diampunkan oleh Allah SWT. Berbalik kepada ajaran agama Kristian, dosa ini diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam. Daripada dosa warisan ini, lahirlah beberapa akidah yang berentetan hingga membawa akidah ketuhanan Yesus. Dengan dosa warisan ini, maka seluruh anak Adam lahir dalam keadaan berdosa. Tuhan Maha Adil, mereka yang berdosa akan diazab dalam api neraka. Namun Tuhan juga Maha Penyayang, tidak mahu melihat seluruh anak Adam berada di dalam api neraka. Lalu Tuhan menghantar anak yang disayangi. Datanglah akidah yang kedua, iaitu akidah Son of God, anak Tuhan. God sent His beloved Son. Tuhan menghantar anak, satu-satunya anak yang disayangi. Incarnate in the form of Jesus. Datang akidah berikutnya, akidah incarnation, iaitu akidah penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia, dalam bentuk Jesus. Itu akidah yang ketiga. Yang pertama tadi, dosa warisan. Yang kedua, Son of God, anak Tuhan. Yang ketiga, akidah incarnation, penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia. Kemudian datang akidah yang keempat. Kenapa manusia, Jesus datang dalam, Tuhan datang dalam bentuk manusia untuk mati di tiang salib? Datanglah akidah yang keempat, iaitu akidah crucifixion, iaitu pensaliban Jesus. Kenapa Jesus mati di tiang salib ini? Adalah untuk menebus dosa anak Adam. Kemudian apabila Jesus mati di tiang salib, datang akidah yang kelima, akidah resurrection, kebangkitan Jesus. Setelah Jesus dikebumikan, hari yang ketiga Jesus dibangkitkan, dibawa naik ke langit untuk berada di sisi Tuhan. Akidah yang keenam ialah akidah juru selamat. Jesus sebagai juru selamat, di mana mereka yang percaya Jesus mati di tiang salib untuk menebus dosa warisan ini, maka dosa mereka akan terhapus, dosa warisan ini akan terhapus. Maka datanglah akidah yang disebutkan Jesus as a savior. Jesus adalah juru selamat. Kemudian datanglah akidah yang ketujuh, akidah Trinity, Father, Tuhan the Father adalah Tuhan. Kemudian Jesus adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan. Mereka ini adalah tiga Tuhan dalam bentuk Tuhan yang satu. Tritunggal, Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Sedang pendengar sekalian, sejauh manakah kebenaran akidah ini ada di dalam Bible?
tentang dosa warisan ini, satu perkara yang unik, satu perkara yang menarik. Tentang dosa warisan ini tidak diajar oleh Jesus. Sepanjang dakwah yang dibawa oleh Jesus bersama dengan Bani Israel, kita tidak dapat melihat bahawa Jesus pernah menyebutkan tentang dosa warisan yang diwariskan oleh bapa mereka Nabi Adam AS. Sekiranya benar dakwaan ini, pastinya Jesus pernah menyatakan, wahai Bani Israel, kita semua mewarisi dosa bapa kita Nabi Adam AS. Sedangkan dalam agama Islam, setiap manusia, kullu mauludin yuladu alal fitrah, seorang manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, tidak berdosa. Dan tentang dosa warisan ini, bagaimana manusia mewarisi dosa, bercanggah dengan ayat dalam Bible. Tuan-tuan boleh perhatikan ayat dalam Al-Zaki, chapter yang ke-18, ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung ke atas dirinya. Perhatikan ayat ini, seorang yang melakukan kesalahan, anak tidak akan menanggung dosanya. Sekiranya anak melakukan kesalahan, bapa tidak menanggung dosanya. Dan orang yang bersalah itu sendirilah yang akan menanggung dosanya. Jadi bagaimanakah dakwaan dosa warisan yang dikatakan bahawa bapa kita Nabi Adam melakukan kesalahan, lantaran itu keseluruhan anak keturunan Nabi Adam melakukan kesalahan ataupun mewarisi dosa ini? Ia bercanggah daripada ayat yang dijelaskan dalam Al-Zaki, chapter yang ke-18, ayat yang ke-20. Dalam Al-Zaki menjelaskan bahawa orang yang melakukan kesalahan, dia sendirilah yang menanggung dosanya. Perhatikan jelas, seorang yang melakukan dosa, dia yang menanggung dosa dia sendiri. Ayat yang hampir sama juga ada dalam 2 King, chapter yang ke-14, ayat yang ke-6. Di mana seorang yang melakukan kesalahan, dia semestinya menanggung dosa dia sendiri. Orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain. Cuba perhatikan ayat ini. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati kerana anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati kerana ayahnya, melainkan setiap orang mesti dihukum mati kerana dosanya sendiri. Perhatikan ayat ini cukup jelas, ya. Seorang ayah tidak boleh dijatuhkan hukum mati kerana kesalahan anak dia. Dan anak juga tidak boleh jatuhkan hukum mati kerana kesalahan ayahnya. Dan setiap orang yang sepatutnya dihukum mati, dialah sendiri yang menanggung. Tidak ada orang lain yang boleh mengambil ganti untuk dihukum mati. Ayat ini secara jelas dan terang bahawa kesalahan seorang itu tidak boleh dipikulkan kepada orang lain. Jadi bagaimanakah kenyataan konsep dosa warisan ini, bahawa anak Adam mewarisi dosa atas kesalahan yang dilakukan oleh bapanya Nabi Adam AS? Bukankah ia jelas bercanggah dengan ayat dalam Bible ini? Kita boleh juga lihat dalam Deuteronomy ataupun Ulangan chapter yang ke-24, ayat yang ke-16. Janganlah ayah dihukum mati kerana anaknya. Jangan juga anak dihukum mati kerana ayahnya. Setiap orang mesti mati kerana dosanya sendiri. Allahu Akbar. Ayat yang cukup jelas dalam Bible menyatakan bahawa orang yang bersalah, dialah yang sepatutnya dihukum. Mengapakah kesalahan orang lain boleh dipikulkan kepada orang lain, sedangkan Bible secara jelas setiap orang yang sepatutnya mati mesti dihukum mati, tidak boleh digantikan orang lain. Ayah tidak boleh menggantikan anak, anak tidak boleh dijatuhkan hukum mati kerana ayahnya. Jadi bagaimanakah kesalahan bapa kita Nabi Adam makan buah yang dilarang ini menyebabkan anak
anaknya dijatuhkan ataupun menerima dosa warisan ini? Bukankah ia secara jelas dan nyata bercanggah dengan ayat dalam Bible? Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini, konsep dosa warisan ini jelas bercanggah dengan ayat-ayat dalam Bible. Saya telah jelaskan kepada anda tadi 3 ayat dalam Bible. Yang pertama dalam Al-Zaki, yang kedua dalam Second King, yang ketiga dalam Deuteronomy, menyatakan bahawa mereka yang melakukan kesalahanlah yang sepatutnya menanggung dosa mereka sendiri. Perkara yang sama juga ada disebutkan dalam Al-Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Apabila seorang itu telah membuat dosa, maka orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah seorang buat dosa melainkan kemudaratannya pasti kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ayat-ayat dalam Bible dan juga Al-Quran saya jelas menyatakan bahawa dosa tidak diwariskan. Yang kedua, orang yang melakukan dosa dialah yang menanggung balasan ataupun menerima balasan ataupun menanggung dosa tersebut. Dan dosa itu tidak dipikulkan kepada orang lain. Jadi pada ayat ini jelas bahawa dosa warisan ini adalah bercanggah dengan ayat-ayat dalam kitab Bible itu sendiri. Kesimpulan yang saya nak sampaikan, yang pertama bahawa dosa warisan, dosa manusia tidak boleh diwariskan kepada anak keturunannya ataupun tidak boleh ditanggung oleh bapa dan ibunya sendiri. Yang kedua, sekiranya Tuhan ingin mengampunkan dosa manusia, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tidak perlu menyeksa dirinya untuk menebus dosa. Cukup Tuhan mengampunkan dosa anak Adam, maka terhapus dosanya. Tetapi mengapakah perlu Tuhan menyeksa dirinya untuk mati di tiang salib demi untuk menyelamatkan dosa anak Adam? Sedangkan perkara ini, sekiranya perkara yang benar, ia pasti telah pun dijelaskan secara detail oleh Jesus daripada awal dakwahnya. Sedangkan perkara ini tidak ada dijelaskan oleh Jesus dalam dakwahnya. Daripada dakwahnya kepada Bani Israel tidak dijelaskan bahawa aku datang sebagai manusia untuk mati di tiang salib bagi menebus kamu, bagi menebus dosa kamu, iaitu dosa warisan yang diwarisi daripada bapa kita Nabi Adam. Perkara ini tidak dijelaskan dengan terperinci dan detail dalam Bible. Yang ketiga, penyiksaan seseorang yang lain tidak akan menghapuskan dosa orang yang melakukan kesalahan. Seorang anak yang melakukan kesalahan, sekiranya bapanya dijatuhkan hukuman, dosa itu tidak akan menghapuskan ataupun hukuman itu tidak akan menghapuskan dosa yang telah pun dilakukan oleh anaknya. Yang keempat, satu perkara yang unik tuan-tuan tentang dosa warisan ini, tuan-tuan kajilah sepanjang perjalanan dakwah Jesus kepada Bani Israel. Ada tak disebutkan bahawa Jesus mengaku dia sebagai Tuhan, sembahlah aku sebagai Tuhan, sehingga timbulnya akidah Trinity. Yang kedua, dalam Bible tidak ada disebutkan perkataan Trinity sebagai akidah yang dibawa oleh Jesus. Yang ketiga, Jesus tidak ada menjelaskan tentang dosa warisan ini yang ditanggung oleh manusia. Dan yang keempat, Jesus tidak ada menyebutkan bahawa baginda datang untuk menebus dosa ini. Dan tidak dinafikan, Jesus ada sebutkan dia sebagai jalan kebenaran. Dan saya secara personally boleh menerima bahawa Jesus adalah sebagai juru selamat. Sebab kenyataan Jesus sebagai juru selamat ini sama dengan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum Jesus, di mana para rasul adalah juru selamat yang menyelamatkan orang ramai daripada kesesatan. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan, mereka yang berdakwah ini, seorang Muslim adalah mereka yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliah sebagai juru selamat.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, pada umat di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah konsep juru selamat, menyelamatkan manusia daripada ambang api neraka, mengajak manusia berjalan kebenaran, iaitu jalan ke syurga. Tetapi bukan masuk juru selamat ini untuk menebus dosa. Jadi Jesus sebagai juru selamat, peranannya sebagai Rasul yang diutuskan oleh Tuhan ke muka bumi ini, ke Bani Israel, untuk menyelamatkan Bani Israel daripada kesesatan. Sebab itulah Jesus menegaskan bahawa baginda diutuskan kepada domba-domba yang hilang. Ini kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pengajaran yang kita lihat dalam Bible dan juga Al-Quran, bahawa dosa warisan itu sebenarnya tidak ada dijelaskan dalam Bible seperti mana yang ada dalam fahaman agama Kristian ini. Bahkan Jesus tidak pernah mengajar akidah ini kepada penganut ataupun anak muridnya kepada kalangan Bani Israel. Oleh itu, saya mengajak pada saudara-saudara sekalian untuk kembali melihat kembali ajaran yang dibawa oleh Jesus. Kembalilah kepada ajaran yang dibawa oleh Jesus, menyembah Tuhan yang Esa, memohon keampunan terhadap dosa yang kita lakukan, menganggap Jesus ini adalah jalan selamat, itu jalan menuju kebenaran, dengan kita mengikuti perintah Jesus, bukan dengan cara kita menyembah Jesus, bukan dengan keyakinan bahawa original sin itu telah pun ataupun dosa warisan itu terhapus dengan pensaliban Jesus. Dan perkara yang paling penting yang perlu anda fikirkan, sekiranya Jesus datang untuk menebus dosa anak Adam, dan mereka yang percaya kepada perkara ini akan terhapus daripada dosa warisan, bagaimana pula mereka yang hidup sebelum Jesus, para rasul seperti Nabi Musa, Nabi Yahya, John, Moses, Abraham, Jacob. Mereka ini para rasul yang dimuliakan di kalangan Bani Israel, bahkan di kalangan umat Kristian. Sebelum kedatangan Jesus sebagai penebus dosa, bagaimanakah keadaan mereka? Mereka still membawa dosa warisan yang diwariskan daripada bapa kita Nabi Adam AS. Apakah mereka semua menjadi ahli neraka kerana Jesus belum datang lagi sebagai juru selamat ikut akidah yang kamu percayai? Oleh itu, marilah kita renung-renungkan, kembalilah kepada ajaran Jesus yang sebenar. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat berkat, rahmat daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian sahaja untuk kali ini. Jumpa anda kembali dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.